kesulitan beras. Hari ini Indonesia, dia telah berjaya. Ya Allah, sampai rebutan gitu ya. Rakyat Malaysia panik menghadapi krisis beras yang semakin parah, bahkan sampai berebutan di Ya pasar. Allah, sampai Kekurangan stok beras ini membuat harga melonjak drastis, memicu keresahan di masyarakat. Anggota DPR Malaysia pun kecewa, menuding adanya permainan kartel yang memperburuk situasi. ya Allah, sampai rebutan gitu ya. Sampai bergaduh untuk mendapatkan beras tempatan. Beras tempatan tuh maksudnya tuh beras lokal gitu mungkin maksudnya. Masalah kedua ni isu beras tempatan. Saya sudah bangkit selalu, ramai rakan-rakan lain pun telah menyebut. Tadi Menteri tak jelaskan mana pergi beras tempatan yang lebih banyak patut daripada beras import. Sekarang ni di pasaran lebih banyak beras import. Saya bertemu dengan satu orang pengusaha pengedar beras yang agak terbesar di Malaysia. Yang saya terkejut ialah bila beliau menceritakan bahawa Tan Sri yang berlaku ialah dalam industri beras sekarang ini ialah percampuran antara beras tempatan dengan beras import. Oh, Jadi beras import itu ada permainan beras ini ya. tempatan Selalu dicampur, aja ada orang-orang tapi kayak gini. ditarifkan sebagai beras import. Dan beras import bagaimana yang disebutkan tadi diletakkan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Beras tempatan mungkin RM26 untuk 10 kilo, beras import ialah RM40 ke RM41 untuk satu kampis 10 kilo. Jadi ini satu amalan bukan saja tidak sihat, amalan penipuan. Menteri tadi menyebutkan bahawa dia tak boleh diselesai dengan undang-undang yang sedia ada. Pasal undang-undang itu agak terbatas. Sebenarnya ada banyak undang-undang lain. Saya ingat waktu saya jadi Menteri Perdagangan dan Negeri dulu, BERA pun juga di situ, kita ada Akta Perihal Dagangan. Kalau nak berniaga sesuatu barang, mesti disahkan. Barang tu barang apa? Import. Yang Barang campur. Barang tempatan. Yang Tidak bagus. berlaku. Minta Dan saya jangka bahawa sejumlah orang yang terlibat dalam industri telah mengaut keuntungan berbilion-bilion ringgit. Jadi saya nak ringkas saja sebelum saya nak tamatkan itu. Saya fikir tidak boleh selesai dengan kenyataan menteri dalam tempoh setengah jam berkenaan perkara ini. Dan saya nak cadangkan supaya kerajaan menimbang untuk menyediakan satu kertas putih untuk industri padi dan beras negara. Hari ini, satu perkara yang pelik berlaku. Beras tempatan hilang dari pasaran. Sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini. Tidak sampai 30% diimport. Pastinya, ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Ia dipahamkan. Banyak beras-beras tempatan. Aduh, memang kacau sih ya untuk masalah beras ini kan Pada beras import. makanan pokok banget gitu ya. Kalau sampai krisis, Mereka membuat aduh, keuntungan yang tinggi seperti ini. benar-benar kasihan masyarakatnya. Yang kedua, beras tempatan dicampur dengan beras import dan dijual sebagai beras import. Oke. Jadi kartel seperti ini mesti dihapuskan dengan segera. Seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Malaysia sewaktu mengekang kartel ayam. Bila aku tengok ahli parlimen Bukit Gantang mengeluarkan kenyataan, oh dah lebih 2 tahun dah menteri gagal selesaikan beras tempatan. Bila tanya bagi alasan dia dalam kajian. Umum mengetahui beras tempatan tak pernah cukup bermula wujudnya negara Malaysia dan bermula wujudnya sehingga rakyat pun ada 34 juta orang
beras tempatan tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Disebabkan apa? Selama ni hanya 30%, 40%, 50%, 60% yang hanya mampu menampung beras di dalam negara kita. Dan apabila banjir baru-baru ni, banjir dekat Kedah, berapa banyak petani-petani rugi. Of course, petani-petani, padi-padi, pokok-pokok semua tu merugi semua tu. Ya, menurut aku sih setiap negara itu punya permasalahannya sendiri-sendiri ya. Terkadang permasalahan itu ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi semakin memburuk untuk memperkaya atau membuat atau sekelompok oknum tersebut atau pribadi itu membuat tambah kaya, dan itu kayaknya ada di mana-mana. Cuman satu hal sih yang aku ingat kalau nonton video barusan itu, untuk masyarakatnya, netizennya ya, yang hampir rata-rata kalau berkomentar tentang negara Indonesia tuh, untuk ke warganetnya tuh, wah negara miskin, rebutan ini. Hei, negara Anda sama gitu loh ya. Jadi tak payahlah, tak perlulah ya untuk menghina satu sama lain. Jadi menurut aku semua negara itu juga punya permasalahannya sendiri-sendiri, mempunyai kelebihan atau mempunyai kekurangannya masing-masing ya. Jadi untuk dalam hal miskin atau kaya, kayaknya tidak perlu diributkan, dan itu kayaknya menurut aku kurang etis saja dan nggak enak aja didengar. Jadi lebih seru berkomentar tentang ya sepak bola atau olahraga, segala prestasi itu kayaknya lebih keren sih ya untuk di media sosial. Dan satu hal yang perlu diingat, memang negara Indonesia negara besar dengan jumlah penduduk hampir 300 juta, dan itu tidak mudah lah untuk mengatur satu negara sebesar ini.